Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suhili Nain. Jadi pada kali ini saya ingin mengupas satu topik mengenai tafsir istaula. Tafsir istaula dalam penilaian. Adakah benar tafsir istaula itu adalah tafsir yang mu'tabar dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, ataupun ia adalah tafsir yang mu'tabar dalam kalangan salafus soleh yang terdahulu. Jadi video ini adalah react ke atas satu status Facebook yang ditulis oleh seorang individu yang bernama Muhammad Nawawi Abdul Razak, di mana beliau menyatakan bahawa orang yang menyatakan tafsiran istiwa dengan istaula sebagai tafsir Mu'tazilah, tafsir Jahmiyah, ini adalah satu momokan low class, beliau katakan. Dan ini adalah merupakan propaganda sebahagian du'afa, propaganda jahat dan kempen perang saraf bagi yang tidak senang dengan perkembangan mazhab Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey. Lalu beliau mendatangkan 5 hujah daripada kitab Al-Imam Ibnu Al-Yazidi yang wafat pada tahun 237 Hijrah, daripada kitab Imam At-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijrah, Imam Az-Zajjaj, Imam Abu Bakar As-Sijistani, dan yang terakhir Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi, adakah benar dakwaan beliau, ataupun ianya adalah satu tuduhan yang melulu, ataupun ia adalah satu tuduhan yang tidak berasas sama sekali? Mari bersama kita kaji dalam video ini. Okey, yang pertama, hujah beliau yang pertama bahawa tafsir istaula ni dibawa oleh seorang ulama yang bernama Abdullah bin Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi yang wafat pada tahun 237 Hijrah. Okay, pertama sekali, Imam Abdullah bin Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi ni bukanlah seorang tokoh hadis ya yang kita biasa kenal Abdullah bin Al-Mubarak. Ini adalah Abdullah bin Al-Mubarak yang lain. Dan mengenai akidah beliau telah dikaji oleh seorang pengkaji dalam buku Manahij Al-Lughawiyin. Beliau telah mendatangkan beberapa petunjuk bahawa akidah Abdullah bin Yahya Al-Mubarak Al-Yazidi ini sebenarnya adalah seorang Mu'tazilah. Okey, beliau membawakan beberapa qarinah ataupun petunjuk berkenaan perkara ini. Yang pertama, ayah kepada Imam Al-Yazidi ini, iaitu Yahya bin Al-Mubarak. Abu Muhammad Al-Yazidi adalah seorang yang berpegang kepada ajaran Mu'tazilah. Okay. Jadi sebagai seorang anak, beliau pastinya terpengaruh, terkesan dengan ayah beliau. Ayah beliau ni dia adalah orang yang rapat dengan golongan Mu'tazilah yang berada dalam kerajaan Mu'tazilah ketika itu dan memusuhi beberapa ulama-ulama bahasa daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan gitu juga petunjuk yang kedua, beliau ini berguru dengan Yahya bin Ziyad Al-Farra yang cenderung kepada ajaran Mu'tazilah yang dijelaskan dalam buku Manahij Al-Lughawiyin ini. Jadi beliau pastinya terkesan dengan tafsir-tafsir daripada kalangan Mu'tazilah yang sangat popular pada zaman itu. Di mana petunjuk yang ketiga, Imam Ibnu Al-Yazidi ini dia hidup pada zaman keemasan kerajaan Mu'tazilah. Dia hidup pada zaman keemasan Mu'tazilah ketika itu. Dan sebenarnya sebelum Imam Ibnu Al-Yazidi ini ada individu lain yang menafsirkan istiwa dengan istaula yang akan saya paparkan dalam video ini nanti. Siapakah beliau? Apakah akidah beliau? Kita akan tengok nanti. Okey, seterusnya hujah Nawawi Abdul Razak yang kedua, tafsir istaula wujud dalam tafsir At-Tabari. Okay. Sama sekali benar. Imam At-Tabari kalau kita tengok dekat sini dia memang bawakan tafsir istiwa itu, kata At-Tabari, wa minha al-istila. Benarlah. Okay. Dan kita kena faham manhaj Imam At-Tabari ini, dia biasa membawakan pelbagai pendapat, qaul para ulama, tafsiran terhadap sesuatu ayat. Okay. Dan dalam perkara ini, Imam At-Tabari dia juga sebutkan wa minha al-ulu wartafa. Lalu Imam At-Tabari di hujung perbahasan ini berkenaan ayat istiwa, Imam At-Tabari telah memilih pendapat wal aula
al-ma'ani biqaulillahi ta'ala thumma stawa ila sama fasawwahunna. Maknanya adalah ala alaihinna wartafa. Jadi ini pendapat yang dipegang oleh Imam At-Tabari. Beliau tidak memegang pendapat al-istila. Jadi pendapat al-istila sebagai tafsiran kepada istaula itu adalah tafsiran istiwa dengan makna istaula ataupun istila adalah tafsiran yang lemah. Jadi bagaimana Nawawi Abdul Razak boleh mengatakan ia adalah tafsiran yang mu'tabar di sisi ulama salafus soleh. Sedangkan Imam At-Tabari yang membawa pendapat itu dalam buku beliau tidak memilih pendapat itu. Sebaliknya beliau memilih tafsiran istiwa dengan al-ulu wartafa. Jadi hujah yang kedua yang dibawakan oleh Nawawi Abdul Razak juga adalah tidak benar. Seterusnya, hujah yang ketiga yang dibawakan oleh Nawawi Abdul Razak bahawa tafsiran istiwa oleh Imam Abu Ishaq Az-Zajjaj yang wafat pada tahun 311 Hijriah. Pertama sekali mengenai Imam Az-Zajjaj ini terdapat perbezaan pendapat antara ulama mengenai akidah beliau. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kana fadilan dinan hasanal i'tiqad. Dia kata akidah Imam Az-Zajjaj ni hasan, baik. Walau bagaimanapun, dalam Bahrul Muhit karya Imam Abu Hayyan menjelaskan, Ibnu Atiyah dia berkata dalam perkara ini, dan ini adalah fahaman keji daripada ahli bid'ah di mana mereka tidak percaya bahawa Allah mencipta perbuatan hambanya, dan Az-Zajjaj tidak sampai kepada fahaman ini tetapi dia tergelincir dalam fahaman ini tanpa sengaja. Jadi menurut Imam Ibnu Atiyah, Imam Az-Zajjaj ini dia telah tergelincir dalam akidah sehingga dia memilih pendapat yang bertepatan dengan golongan Mu'tazilah. Walau bagaimanapun Imam Abu Hayyan dia dalam kitab Bahrul Muhit ni dia menyatakan Ibnu Atiyah ni tidak tahu bahawa Az-Zajjaj ni adalah seorang Mu'tazilah. Maka dia menjelaskan bahawa dia Az-Zajjaj tidak tiba ke fahaman tersebut tetapi tergelincir ke fahaman perbuatan hamba bukan ciptaan Allah tanpa sengaja. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan bahawa Imam Az-Zajjaj ni tergelincir dalam fahaman Mu'tazilah, dan ada yang mengatakan bahawa beliau sememangnya berpegang dengan fahaman Mu'tazilah. Jadi ada percanggahan dalam perkara ini. Ada juga pendapat yang mengatakan, Imam Az-Zajjaj ni dia bertaubat ketika akhir dia bertaubat dari pegangan Mu'tazilah, dia ikut pegangan Imam Ahmad, sebab ada riwayat yang menyatakan dia berdoa supaya dihimpunkan bersama Imam Ahmad kelak. Walau bagaimanapun, kalaulah benar bahawa beliau bertaubat dan meninggalkan ajaran Mu'tazilah, itu tidak melazimkan bahawa beliau berjaya menghapuskan, memadamkan takwilan-takwilan beliau terhadap ayat-ayat sifat. Jadi ini adalah hujah yang rapuh, kerana akidah Imam Az-Zajjaj itu sendiri daripada segi takwilan ayat sifat itu diperselisihkan. Dan disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Muyassar, fi tarajim a'imma at-tafsir, disebutkan pengkaji bahawa Imam Az-Zajjaj ini dia memang ada beberapa tempat yang dia telah mentakwil ayat Al-Quran yang tidak selari dengan pegangan salafus saleh yang sebelumnya. Ini disebutkan dalam buku ini, boleh baca secara terperinci nanti. Di mana disebutkan antara satunya takwilan beliau yang beliau tergelincir padanya adalah mentakwil istilah dengan makna istaula. Seterusnya hujah Nawawi Abdul Razak yang ketiga, iaitu beliau memetik daripada Abu Bakar As-Sijistani. Benar, ini ada takwilan di sini. Ini ada sebutan di sini makna al-ulu wal istila. Walau bagaimanapun ketika Abu Bakar As-Sijistani ini dia mengulas berkenaan tafsiran istiwa dengan istaula, dia mengatakan ini adalah tafsiran yang tafarrud berdasarkan satu syair, qala syair, yang mana qad istawa Bishr alal Iraq.
daripada syair ini. Kemudian pada akhir perbahasan berkenaan istiwa ini, Imam Abu Bakar As-Sijistani dia telah membawakan satu pendapat daripada Abu Ubaidah. Wa haka Abu Ubaidah istawa fulan alal jabal ayyi ala alaihi wa fi dzalika qad qala asy-syu'ara. Dan kemudian pada akhir perbahasan ini, Imam Abu Bakar As-Sijistani telah menyatakan satu hikayat pendapat yang disebut daripada Imam Abu Ubaidah, istawa fulan alal jabal. Bagi istawa itulah dia maksudkan dengan ala. Dan kemudian beliau berkata qad qala syu'ara, dan telah berkata para penyair. Okay, berbanding tadi kalau istaula ni qala syair, seorang penyair telah berkata, tapi bila sebut berkenaan istiwa dengan makna ala, beliau telah mengatakan qad qala syu'ara. Jadi ini kita boleh nampak sebenarnya pendapat yang lebih kukuh di sini dibawakan daripada kitab Gharib Al-Quran Abu Bakar As-Sijistani adalah tafsiran istiwa dengan makna ala seperti mana yang dibawakan oleh Imam At-Tabari tadi. Ya, jadi berhujah bahawa Abu Bakar As-Sijistani masukkan ia dalam kitab beliau istilah itu sebagai hujah, oh ini tafsiran mu'tabar, ini adalah satu dakwaan yang tidak benar daripada Muhammad Nawawi Abdul Razak. Kemudian daripada Abu Mansur Al-Maturidi, beliau petik, Nawawi petik daripada kitab Ta'wilat Ahlus Sunnah ataupun tafsir Al-Maturidi. Kita boleh tengok di sini. Okay, ini ada kesilapan sikit ya. Ini bukan tafsir Al-Maturidi yang ni, tapi ini kitab At-Tauhid oleh Al-Maturidi. Okay, pertama sekali benar, dalam tafsir Al-Maturidi memang ada disebutkan antara makna istiwa itu adalah istilah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-ulu wartafa. Dan yang terakhir, yang ketiga, at-tamam. Okay, walau bagaimanapun, satu perkara yang kita kena faham, kalau kita baca keseluruhan bab daripada buku Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau sebenarnya tidak menetapkan satu tafsiran khusus untuk makna istawa. Jadi beliau tafwid, beliau tidak menetapkan makna khusus untuk istawa itu, beliau tidak menetapkannya. Jadi ini juga hujah yang tidak tepat daripada Nawawi Abdul Razak. Bahkan kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang wajib bagi kita adalah berkata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa 'ala ma jaa'a bihi at-tanzil. Maksudnya kita sebut macam mana yang ayat Al-Quran sebut, kita tidak beliau tidak menetapkan tafsiran yang tertentu terhadap istawa itu. Jadi di sini juga hujah Nawawi Abdul Razak telah dipatahkan. Bahkan beliau, kalaulah beliau menyebut semua pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini, beliau pasti akan jelas bahawa tafsiran istiwa dengan istaula itu adalah tafsiran yang lemah. Okey, jadi siapakah yang mula-mula mempelopori tafsiran istiwa ataupun istawa dengan makna istaula? Kalau kita tengok dekat yang awal tadi, kat sini yang paling awal yang dibawa oleh Nawawi Abdul Razak adalah daripada Ibnu Al-Yazidi, wafat tahun 237 Hijrah. Sebenarnya ada yang lebih awal daripada beliau. Siapa beliau? Yaitu Bishr bin Ghiyath Al-Marisi yang wafat pada tahun 218 Hijrah. Ini disebutkan oleh Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi saat beliau membantah Bishr Al-Marisi. Wa kadzalika ta'awwalta fil arash kama ta'awwala Jahmu bin Safwan. Dan dia bagi tahu bahawa Bishr Al-Marisi ni dia telah mentakwil berkenaan arash seperti mana Jaham bin Safwan telah mentakwil, dan beliau telah sebut di mana Bishr Al-Marisi ini dia telah mentakwil istawa 'alal arsh kepada istaula 'alai. Dan ini jelas daripada rekod yang saya cari setakat ini, saya tidak jumpa mana-mana ulama sebelum Bishr bin Ghiyath Al-Marisi
yang mentakwil istiwa dengan makna istaula. Kalau ada para penonton boleh letakkan dalam ruang komen untuk sama-sama kita mengkaji mengenai perkara ini. Oke. Seterusnya, istaula daripada segi pengertian. Disebutkan dalam Tarikh Baghdad, ada seorang lelaki, dia datang kepada seorang ulama bahasa yang bernama Ibnu Al-Arabi. Jadi lelaki ini dia tanya kepada Ibnu Al-Arabi ini berkenaan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Jadi kata Ibnu Al-Arabi, dia ni ulama salaf juga, ulama salaf yang dalam bidang bahasa. Dia kata huwa 'ala 'arsyihi kama akhbara. Dia di atas arasy seperti mana dia mengkhabarkannya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala beritahu. Lalu lelaki itu kata kepada Ibnu Al-Arabi ini, laisa kadzalik. Laisa kadzalik huwa ya Aba Abdillah. Bukan macam tu. Innama makna qauluhu istaula. Sesungguhnya makna perkataan istawa itu adalah istaula. Maka kata Ibnu Al-Arabi, uskut, diam. Dan apa yang kau tahu tentang perkara ini? Orang Arab tidak mengatakan mengenai istaula ni, beliau jelaskan tidak berkata mengenai istaula, melainkan di sana terdapat pertentangan, perlawanan. Kemudian satu pihak kalah, satu pihak pula menang. Lalu dia menguasai pihak yang kalah, itu yang dinamakan istaula. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada tandingan, tidak ada lawan baginya. Dan kalau kata istaula 'alal 'arsy, jadi Allah Subhanahu wa taala berlawan dengan siapa? Artinya sebelum itu arasy berada di dalam kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Al-Arabi, ulama bahasa daripada kalangan salafus saleh, mengatakan itu adalah tafsiran yang tidak benar. Itu adalah tafsiran yang tidak diketahui dalam ilmu bahasa Arab ketika itu. Bahkan Ibnu Abi Du'ad pun dia ada tanya juga dengan dengan Ibnu Al-Arabi ini. Ibnu Abi Du'ad ni dia tokoh Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah, tokoh Mu'attilah. Dia tanya dalam bahasa Arab, tak tahukah makna istawa dengan istaula? Kata Ibnu Al-Arabi, aku tidak tahu. Dan seterusnya, hujah yang selalu digunakan adalah syair al-akhtal yang dijadikan hujah. Perkara ini sebenarnya adalah berdasarkan syair seorang Nasrani. Syair seorang Nasrani yang wafat pada tahun 92 Hijrah. Dan Ibnu Katsir mengatakan berkenaan syair ini, wal Jahmiyah. Dan golongan Jahmiyah beristidlal bahawa istiwa di atas arasy dengan makna istila dengan bait syair al-akhtal. Dan kata Ibnu Katsir, walaisa fihi dalilun fa inna hadza istidlalun batilun min wujuhin katsirah. Dan ini bukan dalil, dan ini adalah istidlal yang batil daripada pelbagai sudut. Dan Al-Akhtal itu adalah seorang Nasrani. Dan ada sana menyatakan bahawa sebenarnya syair ini tidak wujud dalam kitab Al-Akhtal, tidak wujud dalam kitab Al-Akhtal. Jadi bagaimana orang menggunakan syair ini sebagai dalil untuk mentakwil, mentafsir istiwa kepada istaula. Dan pada akhirnya, di sini saya senaraikan 15 ulama yang menyatakan bahawa tafsir istaula sebagai tafsir Mu'tazilah, tafsir Jahmiyah. Tuan-tuan boleh tengok senarai ini, antaranya daripada Ibnu Qutaibah, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, dan yang paling penting di sini terdapat juga Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sendiri yang berpegang dengan akidah Mu'tazilah selama berpuluh tahun, lalu bertaubat. Beliau pun sendiri mengatakan dalam kitab beliau bahawa takwil istiwa dengan istaula adalah tafsir golongan Mu'tazilah. Jadi kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh Muhammad Nawawi Abdul Razak adalah tidak benar. Tafsir istaula bukan tafsir mu'tabar dalam ahli sunnah wal jamaah.
tafsir istaula adalah tafsir golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini yang disebut berdasarkan rujukan yang saya berikan tadi. Dan dakwaan bahwa ini adalah low class, propaganda sebahagian duafa, propaganda jahat adalah satu tuduhan yang tidak berasas sama sekali. Bahkan yang menyebutkan bahwa itu adalah takwil tafsir golongan Jahmiyah Mu'tazilah adalah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam 3 kitab beliau. Dan Abu Mansur Al-Maturidi pun dalam kitab beliau, tafsir Al-Maturidi tidak menetapkan tafsir istiwa itu dengan istaula, bahkan beliau menetapkan seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, istiwa itu, istawa itu, istawa lah. Jadi kesimpulannya apa yang didakwa oleh Nawawi Abdul Razak adalah satu tuduhan yang tidak benar, malah boleh kita katakan sebagai satu tuduhan yang dusta atas nama para ulama salafus soleh. Jadi itu saja, sekian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.